Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Selamat pagi semua. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, hari ini kita akan teruskan lagi subjek Pendidikan Kesihatan tahun 5 bersama saya Cikgu Mazfahmi. Okey, baiklah, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, tajuk yang akan kamu pelajari hari ini ialah masih lagi dalam unit 11 iaitu penjagaan dan keselamatan diri. Okey, tajuk yang kita belajar hari ini ialah kitaran haid. Okey. Okey, baiklah. Apa itu kitaran haid? Okey, baik. Biasanya kitaran haid ini adalah berlaku kepada perempuan sahaja. Lelaki tidak terlibat dengan kitaran haid. Okey. Kitaran haid ni dia ada tempoh-tempoh tertentu. Okey. Jadi apa yang dimasukkan dengan kitaran haid ni? Kitaran haid ni ialah tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Maksudnya dari mula-mula dia datang haid sampai ke haid yang akan datang, maksudnya dari mula sampai habis tu itu kita panggil satu kitaran haid. Okey. Baiklah, kitaran haid ni dia terdapat 4 fasa dalam kitaran. Apa 4 fasa itu? Jom kita tengok. Okey, baik. Ini adalah gambaran ataupun jadual kitaran haid. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, dia ada nombor 1 sampai nombor 7 ni. Ini mewakili bilangan hari. Okey, yang ini kita mewakili ni nombor ni 1 2 3 ni sampai 28 ini mewakili hari. Okey, apa yang dimasukkan ni? Okey, hari pertama hingga hari ke-7 kita panggil fasa yang pertama lah, iaitu kita panggil fasa kedatangan haid. Maksudnya mula-mula haid ataupun darah turun, hari pertama dia turun tu kita terus kira hari pertama hinggalah hari ke-7. Ini waktu ini 1 hingga 7 ni darah datang. Okey. Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua ialah fasa pembaikan. Maksudnya dari hari ke-7 hingga ke hari 11. Okey, kemudian fasa subur. Maksudnya fasa yang ketiga ni fasa subur. Okey. Sekejap cikgu cerita apa itu fasa subur. Kita pergi ke satu-satulah. Okey, yang keempat, fasa yang keempat ialah fasa pra-haid. Okey, fasa pra-haid. Okey, awak tengok pada awal ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 fasa dalam kitaran haid. Okey, baik. Awak tengok kitaran haid ni. Yang tadi ni, yang fasa pertama tu tadi ya, iaitu fasa kedatangan haid. Awak tengok fasa kedatangan haid ni, kan tadi 1 hingga 7. Maksudnya hari pertama hingga hari ke-7 ni darah dia akan datang lah. Okey, hari pertama ni darah tu cairan dia berwarna coklat sedikit. Dia ada campur lah. Dia macam berwarna coklat sikit. Hari kedua, hari ketiga dan hari keempat ni darah dia memang warna pekat dan terang lah. Okey, warna ni macam kita darah. Okey, darah pekat kan. Waktu ini perempuan dia akan menjadi tak stabil lah. Emosi dia tidak stabil. Okey, selain itu juga kalau orang yang kuat dia punya haid tu sampai sakit, sampai pening-pening kepala orang. Waktu ni lah waktu yang paling kritikal sekali, waktu sakit. Okey, waktu haid itulah terjadi. Okey, kemudian pada hari ke-5 dan ke-6 ni warna merah dia tu, yang warna merah terang tu macam dia akan berkurang sikit hingga menjadi coklat lah. Okey, dan kemudian hari ke-7 ni dia akan berwarna coklat cair lah. Maksudnya darah tu dah makin habis dah. Okey. Okey. Kalau awak tengok kitaran haid ni, setiap perempuan dia akan mengalami kitaran haid dia. Maksudnya hari pertama hingga hari ke-7 ni, waktu ni adalah waktu yang darah memang tengah keluar. Okey. Dalam Islam pun kalau hari pertama hingga hari ke-7 ataupun hari haid yang berlaku pada perempuan ni, perempuan dibenarkan
dibenarkan tidak semayang lah. Maksudnya kalau mereka tinggal semayang tu memang mereka tak semayang lah. Jadi mereka tak perlu menggantikan solat. Kalau lelaki ni kalau tertinggal ataupun tertidur dan terlepas solat tu, dia kena ganti. Perempuan tak perlu. Waktu kitaran haid ni sahaja dibenarkan lah. Okey. Okey, ini adalah fasa yang pertama. Okey, cikgu kita ulang balik ni tadi yang jadual kitaran haid ni. Okey. Okey, baik, fasa yang kedua ni, fasa pembaikan. Fasa pembaikan ni maksudnya dari 1 hingga ke 7 tadi kan darah dah keluar. So, waktu ni dia macam clear lah. Maksudnya dalam uterus perempuan tu, maksudnya darah tu dah makin kurang lah, makin tak ada, dia akan clearkan semua tu. Okey, kemudian fasa yang ketiga ni. Fasa ketiga ni adalah fasa subur. Maksudnya kalau hari ke-14 ni adalah hari yang paling subur lah. Maksudnya kan dalam perempuan ni dia ada ovum. Ovum ni yang bercantum dengan sperma untuk menghasilkan fetus dalam badan tu kan. Maksudnya ovum tu waktu ni adalah waktu paling subur. Waktu ni paling subur. Okey, kalau ada sperma, dia akan orang kata akan mudah untuk mereka ovum dan sperma ni bercantum untuk membentuk ni lah, membentuk apa? Baby lah orang kata kan. Ligot dalam badan tu. Membentuk untuk menghasilkan zuriat. Okey. Fasa ni juga 12 hingga 17 ni fasa yang paling subur bagi perempuan. Okey, kemudian hari ke-17 hingga hari ke-28 ni ini adalah pra-haid balik. Kalau hari ke-12 hingga hari ke-17 ni kalau tiada persenyawaan ovum, maksudnya hari ke-18 hingga ke-28 ni dia tak akan berlaku apa-apa. Maksudnya dia akan buang balik, mula balik hari yang pertama ni dia akan datang balik haid, dia akan buang balik. Dia akan buang balik darah tu lah. Okey. Biasanya kitaran haid ni berlaku selama 28 hari. Maksudnya kita kira daripada hari pertama haid tu datang sampailah haid yang seterusnya tu selalunya ataupun kebiasaannya adalah 28 hari. Tetapi ada juga perempuan yang lain, ada juga sesetengah perempuan bukan 28. Dia ada kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, kadang-kadang sebulan lebih baru dia datang haid. Jadi setiap perempuan tidak sama dia punya haid dia. Okey. Fasa haid ni 1 hingga 7. Jadi hari ke-8 ni hingga ke-28 ni ataupun 21 hari ni, ini adalah fasa-fasa yang selepas haid tu datang lah. Okey. Jadi perempuan kena ambil tahu benda ni. Pasal haid ni perempuan kena ambil tahu. Lelaki pun nanti satu hari nanti kamu akan tahu jugalah sebab kamu pun nanti akan berkahwin. Jadi kamu pun akan tahu nanti. Okey. Jadi perempuan kamu kena ambil maklum pasal kitaran haid ni dan kamu kalau boleh kamu kena kirakan dia. Sebab itulah banyaklah sekarang perempuan dia ada apps tertentu dalam handphone. Kalau dewasa lah, perempuan dewasa selalunya dia akan kira haid dia tu. Tak kisahlah untuk apa-apa pun, selalunya dia akan mencatatkan haid itu bila, dan itu menjadi orang kata apa, mereka dapat merancang kehamilan sewaktu semasa perkahwinan. Okey, itu saja untuk hari ini kita belajar kitaran haid. Jadi cikgu ulang balik, kitaran haid ni dia ada 4 fasa. Yang pertama fasa kedatangan haid, yang kedua fasa pembaikan, ketiga fasa subur, dan keempat fasa pra-haid. Okey. Okey, jadi tugasan hari ni awak buka muka surat buku teks muka surat 76 ni. Apa yang cikgu
bincangkan tadi tu ada dalam buku teks muka surat 76. Awak boleh buka dan baca balik bagi faham lah. Okey. Tugas hari ni awak lukiskan jadual kitaran haid ni pada muka surat 76 tu. Awak buat balik lukis tu. Kemudian catatkan sedikit nota mengenai kitaran haid yang cikgu kata ni ada. Okey. Apa maksud dia tu? Tadi. Apa maksud haid, kitaran haid itu apa? Okey, awak catatkan sedikit nota tu. Macam tadi cikgu buat awal tu ada 3 poin kan, 3 poin utama tu. Okey, itu saja untuk tugas hari ni. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain kelas. Sekian, terima kasih.